ini dan tajuk yang akan kita bincangkan untuk peringkat awal sebagaimana disebut oleh saudara pengurusi tadi yang sangat susah dan saya merasa segan nak menyebut tajuk itu sebenarnya dan saya segan nak tulis di slide saya jadi saya ubah kepada yang kurang segan. Tajuknya Bermula Dengan Rasa Kasih, yang mana sebagaimana disebutkan tadi, tema kepada FUYO 2009 yang diminta oleh pihak penganjur adalah apa dia? Tema tahun ni? What you give, you get back. Okay? Jadi berasaskan kepada tema itu, kita nak kena give dulu. Kemudian kita akan bicarakan apa yang akan kita get back. Tapi sebelum kita bicarakan kita give, so kita nak asaskan give tadi itu, giving itu, memberi itu dengan sesuatu yang boleh bertahan lama dan tidak membebankan, dan apa lagi ke asasnya, maka antara cadangan yang kita nak utarakan, kalau biasanya dalam ceramah-ceramah macam ini, biasanya kalau kita bincang tentang dakwah, tentang mengajak manusia kepada amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan, biasanya penceramah akan cerita bab akidah. So, jadi saya rasa sejak daripada zaman sekolah, saudara-saudari dibedahkan dengan kepentingan akar kepada setiap amalan adalah akidah. Ia memang betul. Maka kita merasakan selain daripada akidah, kasih juga adalah satu perkara yang amat penting untuk menjadi akar dan asas selain daripada akidah tadi. Jadi pada hari ini kita tak akan tumpu dengan begitu fokus kepada akidah, tapi kita akan tumpu juga kepada kembar akidah, iaitulah kasih ataupun sayang ataupun ihsan dalam konteks yang lainnya, ya. Jadi boleh tolong tekan. Okey. Jadi sebenarnya tajuk kasih dan cinta ni bukan bidang kepakaran saya, okey. Bukan bidang kepakaran saya, tetapi walau bagaimanapun semua orang mesti ada rasa kasih dan cinta, sama ada kepada ibu bapa, kepada pasangan, kepada anak, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah dan juga seluruh umat. Maka oleh kerana itu, kasih ini ada asas dan ada basicnya di dalam Islam, ya. Ada basic di dalam Islam, dan basic itu bolehlah saya kumpulkan secara sepintas lalu kepada beberapa poin ini. Yang pertama sekali, kasih itu tempatnya dalam hati, dia macam niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu didasari oleh niat. Okey, niat itu tempatnya dalam hati. Walaupun kita solat, kita ada lafaz usolli fardha bla 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 bla, tapi itu bukan niat. Niat itu adalah yang di dalam hati, yang tidak dapat dilihat oleh manusia lain, yang tak boleh dipersoalkan sepatutnya oleh manusia lain. Ya, yang manusia lain hanya boleh nampak tanda-tandanya sahaja. Benda ni tak kelihatan tapi ada tanda, macam mengantuk. Dia tak nampak mengantuk tu atas kepala saudara dan saya, berpusing-pusing, hitam, dia tengah terbang, tak nampak. Macam salji ke putih, dia tak nampak. Tapi boleh nampak tanda-tandanya. Ya, maka tanda-tanda itu adalah mata pun mula macam Garfield, okey. Ataupun kepala pun mula berzikir sedikit, ya, dengan aktif macam ahli-ahli tarikat, okey. So, jadi itu tanda-tanda. Maka kasih ni dia adalah benda dalam hati. Tapi akan kita bicarakan selepas ni apakah cara mendapatkannya, kemudian bagaimana untuk melihat tanda-tandanya, wujudkah dia sebenarnya dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu konsep utama Islam yang betul, kasih ada dalam hati. Dan yang keduanya, kasih Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mestilah di atas segala sesuatu. Ya, jadi saya biasanya saya berjalan, tapi nak jalan sana takut kena dengan sinar X tu, okey. Tapi tak apalah, saya jalan je. Okey. Oh, tak boleh jalan jauh. Dia tak bagi. So, dari sini. Dari sini nanti semua tidur lah. Okey. Oh, situ boleh? Orang nak pakai dulu ke sebab. Kat sini boleh jalan jauh sikit. Okey. Baik, jadi Allah dan Rasulnya punya kasih mestilah di atas. Ini satu teori yang sangat biasa kita dengar dan sangat theoretical, tetapi praktikalnya sangat sedikit manusia yang mampu capai ke tahap ini. Ya, kasih Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu. Lalu kasih Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu ini
adalah arahan Allah SWT. Selaku pencipta kita semua, manusia ini dan alam ini, maka Allah layak mendapat kasih yang melebihi segala sesuatu. Maka Allah SWT telah pun menyebutkan perkara ini sebagaimana yang Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya, qul in kana aba'ukum, biasa saya kontrol sendiri, tapi tak apalah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakan wahai Muhammad kepada umat kamu, sekiranya bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-mara kamu dan pasangan-pasangan kamu dan juga ahli keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kamu takut akan hilangnya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan-perniagaan yang kamu takut akan ruginya, wa masakin tardawnaha, dan rumah-rumah penginapan yang kamu takut, yang kamu redai dan kamu selesa duduk di dalamnya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjuang, berdakwah, bersusah payah di jalan Allah, itu jihad. Bersusah payah, berjuang, struggle, mujahadah, lawan nafsu, lawan keseronokan dunia yang Nabi SAW sebut, khuffatin naru bisyahawah, khuffatil jannah bil makarih. Lorong dan jalan-jalan yang nak membawa kepada neraka adalah dengan menuruti hawa nafsu syahwat, keseronokan. Dan jalan-jalan untuk mencapai kepada syurga adalah dengan duri. Jadi itu dia. Wa jihadin fi sabilih fatarabbasu. Sesiapa yang cintanya kepada lain daripada Allah melebihi, cintanya lain kepada Allah melebihi Allah dan Rasulnya, dan jihad fi sabilillah, fatarabbasu, hendaklah kamu tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, iaitulah azab dan ancaman, azab dan balasan-balasan buruk kepada mereka yang melupakan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melupakan MOU yang termeterai di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini adalah satu perkara. Kemudian Allah berkata, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum fasik. Fasaqa adalah orang-orang ahli maksiat. Fasiqin, orang yang sentiasa berterusan melakukan maksiat. Lalu orang yang cintanya kepada yang lain daripada Allah melebihi segala sesuatu, Allah SWT menamakan mereka adalah al-fasiqin, orang yang sentiasa melakukan kesalahan pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Okey? Tolong reverse balik, rewind balik. Boleh rewind balik. Okey, rewind balik. Lagi. Okey. So itu adalah kasih Allah dan Rasulnya mesti sentiasa berada di atas. Kemudian untuk mencapai daripada pandangan Islam, menurut Islam kasih itu boleh dicapai tapi mestilah mengikut jalannya. Jalan lurus. Inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Allah kata, inilah dia jalan aku yang lurus, kamu ikutlah dia. Kemudian Allah sebut dalam ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakan kepada umat kamu, kalau kamu ingin jatuh cinta pada Allah, maka kamu ikutilah aku. Aku itu adalah Rasulullah. Kamu ikutilah Rasulullah. Sebab kita boleh mengatakan bagaimana kita nak mentaati Allah, kita tidak dapat melihat Allah SWT, dan macam mana cara model hidup seseorang yang betul-betul dicintai oleh Allah, maka Allah menurunkan seorang Rasul daripada kalangan manusia, bukan daripada kalangan jin. Sebab kalau Allah turunkan Rasul daripada kalangan jin, ramai manusia akan membuat alasan, itu jin, dia handal, dia boleh lompat tinggi, dia boleh terbang, kami tak boleh terbang, dia tak payah makan, dia makan tulang, kami makan ayam. So jadi dia berbeza dengan kami. Jin dia makan asap, kami tak makan asap, ngisap ukuk saja. Mulai adik lah tu. Baik, jadi itu sebabnya Rasul diturunkan di kalangan manusia, yang mana manusia itu adalah mempunyai kelemahan yang sama, mengantuk, nak tidur, dan ada rasa sakit hati, ada perasaan marah, ada perasaan kasih, dan seumpamanya. Maka bila Rasulullah menunjukkan jalannya, itulah dia jalan yang lurus, yang
yang perlu kita pelajari untuk